Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya mengucapkan salam perkenalan pada guru-guru di SK Seksyen 6. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi seorang guru. Mungkin dulu kita ada cita-cita yang lain, tetapi bila Allah takdirkan kita sebagai seorang guru, maka anggaplah ini takdir yang paling baik dan paling sesuai untuk kita. Sebab Allah Maha mentakdir dan Maha mengetahui. Baik, sebenarnya jadi guru ni saya nampak banyak benda yang kita boleh sentuh. Cuma saya sentuh hari ini, guru ini yang kita dipahamkan, guru ini mengajar menulis dan membaca. Jadi menulis membaca itu satu perkara yang biasa, tetapi bagaimana kita nak mengajar murid kita untuk membaca dan menulis, ini penting. Disebabkan orang boleh membaca, orang boleh menulis. Kita ajar anak murid kita untuk membaca, kita ajar mereka untuk menulis, tetapi kita nak ajar bagaimana mereka sepatutnya membaca. Kita nak ajar mereka bagaimana sepatutnya mereka menulis. Sebab bacaan banyak. Dunia ini luas. Maknanya dengan bacaan yang banyak, boleh baca di dalam buku, boleh baca melalui internet dan seumpamanya. Jadi kita nak ajar mereka untuk membaca yang sebenar. Baca yang bermanfaat. Baca yang boleh meningkatkan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang ni kita nak memberi nilai membaca itu. Nilai menulis. Kita bukan sekadar dia tahu membaca, boleh membaca bahasa Melayu, boleh membaca bahasa Inggeris, boleh membaca bahasa Arab, Perancis dan seumpamanya. Tetapi kita nak memberi nilai kepadanya, itu bacalah bacaan yang berfaedah. Baca bacaan yang boleh menjadikan dia seorang insan yang baik dan hebat, dan insan yang mulia. Sebabnya apabila kita membaca sesuatu yang tidak membina kita, dia akan merosakkan kita. Jadi kita nak kena bagi tahu kepada anak murid kita supaya mereka memilih bahan apa yang mereka nak baca. Galakkan mereka untuk membaca. Galakkan mereka untuk membaca dan membaca bahan-bahan yang baik. Jangan baca bahan yang tak baik, yang akan merosakkan akal fikiran mereka sendiri. Jadi bimbing mereka untuk membaca. Jadi cikgu-cikgu dah mengajar murid-murid membaca. Satu step lagi, ajar mereka bagaimana memilih bacaan yang untuk mereka baca. Sebab itu bacaan ni ada bacaan sampah, ada bacaan yang sampah. Hak tu jangan bergalakkan langsung. Hindarkan bacaan-bacaan sampah yang tidak membina pemikiran kita. Dan yang kedua, menulis. Ajar mereka menulis. Menulis dengan mereka telah boleh menulis sekarang, tapi kita nak mengajar mereka bagaimana untuk menulis yang sebetul-betulnya. Jangan menulis perkara-perkara yang tidak baik. Maknanya pertama-tama sekarang ni, apabila adanya WhatsApp dan seumpamanya, banyaklah mereka kadang-kadang menulis dengan dengan perkataan-perkataan, tulisan-tulisan yang nampak tidak menunjukkan adab yang tinggi. Bahasa-bahasa yang digunakan tu kasar, boleh maki orang dan seumpamanya. Dan yang paling penting, didik mereka supaya mereka mengetahui bahawa apa yang mereka tulis itu sesuatu yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajar dari awal, jangan mereka suka untuk fitnah, suka buat persepsi yang tak betul sejak daripada sekolah rendah. Sebab bila mereka dewasa, mereka menjadi orang yang akan berhati-hati ketika mereka menulis. Sekarang ni bila kita menulis dalam WhatsApp, sebagainya, Instagram dan seumpamanya,
kita kena ingat perkara itu akan dibaca satu dunia. Kalau kita berbohong, kalau kita tulisan tak baik, satu dunia akan membacanya, dan satu dunia telah pun mendengar fitnah kita. Bagaimana kita nak padam fitnah-fitnah yang ada itu? Sebab itu kita di samping kita mengajar, menulis dan membaca, kita juga perlu untuk mengajar bagaimana mereka menulis dan bagaimana mereka membaca dengan bacaan dan tulisan yang sebenar-benarnya. Jadi kita ni ilmu ni macam dengan pisau, Kita telah mengajar anak-anak kita untuk menyediakan pisau, mengasah pisau yang tajam. Tetapi kalau kita tidak ajar bagaimana menggunakan pisau itu dengan sebaik-baiknya, maka kita takut mereka salah gunakan pisau. Sedangkan pisau itu yang sebaik-baiknya diajar digunakan untuk memotong sayur, bawang, ikan dan seumpamanya. Tetapi kalau kita tidak mengajar menggunakan dengan betul, takut pisau itu digunakan untuk membunuh, merompak dan seumpamanya. Jadi cikgu-cikgu, saya harap maknanya supaya bukan sekadar kita mengajar mereka membaca dan menulis, tapi ajar mereka menggunakan membaca dan menulis itu dengan cara yang sebetulnya. Itu satu amanah yang dipertanggungjawabkan kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ingatlah bahawa ayat yang pertama Allah turunkan adalah Iqra, membaca. Membaca itu hendaklah Iqra bismi rabbik, membaca dengan nama Tuhan. Membaca itu dikaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Membaca itu untuk menghubungkan bacaan kita itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah maknanya kita telah melaksanakan satu tanggungjawab dan amanah yang sebetul-betulnya dan sebenar-benarnya. Jadi bagaimana kita nak menghubungkan ilmu itu kembali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, ilmu itu terpisah daripada Allah, maka ilmu itu menjadi satu ilmu yang sekular. Tapi kalau kita boleh berjaya menghubungkan ilmu itu dengan Allah, kita telah melaksanakan satu tuntutan dan merupakan satu ibadat yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kita dan Allah melapangkan hati kita dan Allah memberikan ilham kepada kita untuk membantu anak-anak kita itu supaya mereka dapat membaca dan menulis berdasarkan kepada panduan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.